Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa intratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu pada petang ini walaupun kita terlewat 45 minit. Maafkan saya sebab tadi saya dalam perjalanan daripada Selangor ke Perak. Sampai Perak, siap-siap urusan semua, memang tak sempat untuk mengadakan kelas pada pukul 3 petang. Tetapi nak membatalkan tu rasa agak sayang. Lalu tak apalah, kita tak dapat baca banyak pun, kita dapat baca sikit hari ni pun tak apa. Alhamdulillah. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita biiznillah Subhanahu Wa Taala untuk dapat mempelajari kitab ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam pertemuan yang lepas, alhamdulillah kita telah pun meneliti tentang jenis-jenis an-nasakh yang berlaku di dalam syariat kita, iaitu berdasarkan matan al-waraqat berbunyi wa yajuzu naskhur rasmi wa baqaul hukmi. Kemudian kita juga telah membicarakan wa naskhul hukmi wa baqaul rasmi, iaitu tidak menjadi masalah bahkan berlaku di sisi syariat bahawa ayat Al-Quran itu bacaannya dimansuhkan tetapi hukumnya masih kekal, dan ada juga ayat Al-Qurannya masih kekal dibaca sehingga ke hari ini dalam Al-Quranul Karim tetapi hukumnya sudah tidak diamalkan. Okey, itu yang disebutkan di matan Al-Waraqat. Dan berdasarkan Syarhul Jalalil Mahalli dan dihuraikan oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, didatangkan tambahan yang seterusnya, iaitu tidak juga menjadi masalah, boleh berlaku maknanya hukum dan juga tulisan yang dulunya ia dianggap sebagai ayat Quran. Ayat Quran itu dimansuhkan bacaannya, dan hukum yang dikandungi oleh ayat Al-Quran yang sudah dimansuhkan itu juga telah dimansuhkan sekali. Jadi bacaan dan juga hukum dimansuhkan secara bersama. Okey. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam perbahasan ini biiznillah untuk hari ini. Dan cuma kita tak dapat baca banyaklah sebab sepatutnya pukul 3 sampai pukul 4. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit. Tak apa, kita kongsi mana yang dapat sebab masing-masing kita ada komitmen yang pelbagai. Ala kulli hal, tak dapat baca banyak pun kita baca juga sikit biiznillah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil aini lahu wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa qala hala qawlihi syarihan لشرح الجلال المحلي رحمه الله وهو شرح على متن الورقات ويجوز نسخ الحكم والرسم معا نحو حديث مسلم كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخنا ب5 معلومات أي ثم نسخت تلاوة ذلك وبقي حكمه كآية الشيخ والشيخة قاله الشافعي رضي الله عنه وغيره. Okey, kita akan lihat perbahasan yang didatangkan di sini, iaitu kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam beliau menghuraikan dan membuat sedikit perubahan pada kalam Al-Imam Al-Mahalli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan boleh untuk berlaku an-naskhu
pada hukum dan juga tulisan secara bersama. Maksudnya dulu ada satu ayat Al-Quran yang ianya merupakan ayat Al-Quran, kemudian ayat itu akhirnya dimansuhkan bacaannya, kemudian ayat Al-Quran yang dimansuhkan bacaannya itu mengandungi hukum sebelum ini, dan hukum itu juga dimansuhkan bersama dengan ayat Al-Quran tersebut. Jadi hukum dan juga bacaan dimansuhkan secara bersama. Apa contohnya? Nahwu hadisi muslimin. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Imam Muslim di dalam sahih beliau telah meriwayatkan bahawa Sayyidatuna Aisyah, kalau ikut dalam riwayat ini, hadis ini disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana fima unzil 10 rada'atin ma'lumat fanusikhna bi 5 ma'lumat. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika dahulu di antara yang diturunkan kepada baginda Nabi berupa ayat Al-Quran adalah firman Allah yang berbunyi 10 rada'atin ma'lumat, 10 susuan yang diketahui, 10 penyusuan yang diketahui. Kita sekarang ni akan melihat contoh berkenaan dengan hukum susuan, yang mana seseorang wanita apabila menyusu menyusu seorang bayi, maka kalau maknanya berapa banyak susuan itu sehingga si anak itu boleh dianggap sebagai anak susuan wanita yang menyusu. Berapa banyak diiktibar sekejap. Abang Wi, charger tu bahaya punya tu. Itu yang boleh nak rosak tu. Okey. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, antara ayat yang pernah turun kepada baginda Nabi satu ketika dahulu adalah 10 rada'atin ma'lumat, 10 kali penyusuan yang diketahui. Maksudnya ayat ini satu ketika dahulu pernah turun kepada baginda Nabi sebagai ayat Al-Quran, dan ayat ini menyatakan seseorang wanita sekiranya dia menyusu mana-mana bayi yang bukan anak dia lah, kalau anak dia sendiri maknanya memang dia dengan anak dia tu dah ada hubungan kekeluargaan. Tapi katakan seorang wanita yang tidak mempunyai sebarang hubungan dengan seorang bayi kanak-kanak, sama ada lelaki atau perempuan, kemudian wanita itu menyusu anak-anak tadi, kanak-kanak kecil tadi, maka bilakah si wanita tadi dianggap sebagai ibu susu kepada anak tersebut? Ianya dianggap sebagai ibu susu apabila kanak-kanak itu telah menyusu sebanyak 10 kali susuan dan diketahui. Maksudnya 10 kali susuan yang pasti. Maknanya kalau tak cukup 10 kali budak itu menyusu dengan si wanita tadi, maka wanita itu tidak menjadi ibu susu kepada si kanak-kanak tersebut. Kemudian kata Sayyidatuna Aisyah, fanusikhna. Lalu ayat yang berbunyi 10 rada'atin ma'lumat yang pernah turun kepada baginda Nabi satu ketika dahulu akhirnya dimansuhkan. Dimansuhkan dari sudut apa? Dari sudut bacaannya. Sampai ke hari ini kalau kita buka Al-Quran, kita tidak akan menjumpai ayat ini dalam mana-mana surah. Bukan sekadar dimansuhkan Al-Quran, ayat keadaannya sebagai ayat Al-Quran, dimansuhkan juga hukum yang dinyatakan oleh ayat ini. Jadi ayat ini sudah dimansuhkan dari sudut bacaannya sebagai Al-Quran, dan dalam masa yang sama dimansuhkan juga dari sudut hukum. Dimansuhkan dengan apa? Dimansuhkan dengan ayat yang baru. Apa ayat yang baru? 5 ma'lumat. Dimansuhkan dengan ada satu ayat baru yang menyatakan bahawa seseorang ibu itu, seorang wanita itu akan menjadi ibu susuan kepada seorang kanak-kanak apabila si wanita tadi telah menyusukannya sebanyak 5 kali susuan yang diketahui. Jadi kalau ikut asalnya, kalau ikut ayat yang mula-mula, tak boleh seorang wanita itu menjadi ibu susu, melainkan kanak-kanak itu telah menyusunya sekurang-kurang 10 kali. Kurang daripada 10 tidak diiktibar.
kemudian hukum itu dimansuhkan dengan ayat Al-Quran yang baru, yang mana ayat itu menyatakan cukup dengan 5 kali susuan untuk menjadikan seorang wanita, menjadikan ia sebagai seorang ibu susu kepada seorang kanak-kanak yang menyusu susunya. Cuma ayat ini juga akhirnya dimansuhkan dari sudut bacaan, tetapi hukum yang disebut oleh ayat khamsim ma'lumat ini, ayatnya hukumnya masih diamalkan oleh mazhab Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebab tu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, seorang wanita menjadi ibu susuan kepada seorang kanak-kanak apabila si kanak-kanak yang berusia muda tadi, yang berusia kecil tadi, bayi tadi menyusu sebanyak 5 kali susuan atau lebih. Kurang daripada 5 susuan, maka tidak dianggap si wanita tadi sebagai ibu susu. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, beliau nak menghuraikan apa maksud Imam Al-Mahalli, ai thumma nusikhat tilawatu dhalik wa baqiya hukmuh. Kemudian ayat yang berbunyi khamsim ma'lumat, kita pun tak tahu macam mana ayat penuhnya, sebab dia sudah tidak lagi dianggap sebagai ayat Quran pada hari ini. Mungkin ayatnya khamsum ma'lumatun ke khamsim ma'lumatin ke, wallahu alam. Sebab disebut fanusikh nabi, secara nahunya bi khamsim ma'lumat, tapi asal ayat tu wallahu alam. Jadi kata Imam Al-Hattab, ayat berbunyi khamsum ma'lumat atau khamsim ma'lumat ini kemudian telah dimansuhkan bacaannya. Maksudnya dia sudah tidak lagi menjadi ayat Al-Quran. Dalam masa yang sama, hukum yang dikandungi oleh ayat tersebut masih ada, iaitu berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, seorang kanak-kanak kalau dah menyusu 5 kali susuan atau lebih daripada seorang ibu, seorang wanita, maka si wanita tadi akan menjadi ibu susu si kanak-kanak tersebut. Jadi ini juga di antara contoh ayat Al-Quran yang dulunya ayat Al-Quran kemudian dimansuhkan bacaannya, tetapi hukumnya masih kekal. Kata Imam Al-Hattab, ka ayati syaikh wa syaikhatu. Sama juga dengan ayat yang berbunyi asy-syaikh wa syaikhatu yang telah kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah. Yang mana ayat ini sudah tidak ditemui lagi dalam Al-Quran pada hari ini dalam mushaf, tetapi hukumnya tetap kekal, hukumnya masih kekal sampai ke hari kiamat. Jadi sama juga dengan khamsim ma'lumat, hukumnya kekal sampai ke hari kiamat kalau ikut kefahaman mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi ayat Al-Qurannya sudah dimansuhkan. Qalahu Syafi'i radhiyallahu anhu wa ghairuhu. Kenyataan bahawa 5 kali susuan sudah memadai untuk menjadikan seorang bayi itu anak susuan kepada seorang wanita, ini dipegang oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan selain daripada beliau. Kemudian Al-Imam Al-Hattab, disebabkan beliau bermazhab dengan mazhab Al-Imam Malik, beliau menyatakan kepada kita maklumat dalam mazhab Maliki apa pendapat mazhab tersebut dari sudut susuan. Adakah mesti 5 susuan atau macam mana? Lalu kata beliau, wa qala al-Malikiyyah wa ghairuhum tuharrimul massatul wahidah wala hujjata fi hadis Aisyah. Jadi kata beliau, ulama-ulama dalam mazhab Imam Malik pula berpendapat, begitu juga dengan selain daripada mazhab Imam Malik yang sependapat dengan pendapat Al-Imam Malik, mereka menyatakan bahawa sekali susuan sahaja sudah mengharamkan. Maksudnya seorang kanak-kanak akan menjadi akan menjadi anak susuan kepada seorang wanita apabila si kanak-kanak tadi sudah menyusu sehingga puaslah istilahnya, iaitu walau hanya sekali susuan. Mereka tak disyaratkan mesti sampai 5 kali. Sekali pun sudah memadai kalau ikut dalam mazhab Al-Imam Malik. Lalu Imam Al-Hattab Al-Maliki mendatangkan dalil bagi mazhab Imam Malik yang menolak kenyataan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang mensyaratkan mesti 5 ke atas. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kata beliau, wala hujjata fi hadis Aisyah. Tidak ada sebarang hujjah bagi hadis Sayyidatuna Aisyah. Jadi hadis Sayyidatuna Aisyah yang kita dengar, yang mana dulunya Allah Ta'ala menyatakan
Ashru rada'atin ma'lumat, kemudian dimansuhkan dengan ayat yang baru yang berbunyi khamsim ma'lumat. Hadis kisah cerita daripada 10 jadi 5 kemudian dimansuhkan tilawahnya. Ini kata al-Imam dalam mazhab Imam Malik, bagi mereka tidak ada hujah, maksudnya tidak boleh dipegang hadis Sayyidatuna Aisyah tersebut, walaupun hadisnya riwayat Imam Muslim. Tengok hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tetapi mazhab al-Imam Malik walaupun tahu status hadis itu sahih, tetapi dari sudut istinbat hukum, kadang-kadang ada hadis sahih yang mereka tidak pegang. Begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i, kadang-kadang ada hadis sahih tetapi Imam Syafi'i tidak berpegang dengan zahir hadis sahih tersebut kerana ada dalil-dalil yang lain. Jadi dalam mazhab Imam Malik, walaupun hadis itu hadis sahih, mereka tidak berpegang dengan hadis tersebut. Atas dasar apa? Kita tengok bukan kerana menolak hadis, tetapi kefahaman mereka terhadap hadis. Apa kata mazhab Imam Malik? Lianna zahirahu matrukun, ay lianna zahira hadisi sayyidatina Aisyah matruk. Ini kerana secara zahir bagi hadis ini, hadis tersebut secara zahirnya adalah ditolak, ditinggalkan. Kenapa? Lianna fihi fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra'u minal Quran. Jadi kata al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, kenapa hadis ini secara zahirnya ditolak? Kerana sambungan kepada hadis Sayyidatuna Aisyah tersebut adalah, kata Sayyidatuna Aisyah, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fi ma yuqra'u minal Quran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wahiyah, ay wa hadhil ayah. Apa ayat yang dimasukkan di sini? Iaitu khamsum ma'lumat atau khamsim ma'lumat. Ayat yang menyatakan 5 kali susuan tersebut, kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi akhirnya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan ayat yang menyatakan 5 kali susuan tersebut adalah termasuk di antara ayat yang dibaca daripada Al-Quran. Jadi zahir hadis ini menunjukkan selepas Nabi wafat, ayat khamsum ma'lumat itu masih dibaca sebagai ayat Al-Quran. Jadi sedangkan ayat itu kalau kita tengok sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran. Sedangkan kalau ikut zahir kalam Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semasa Nabi wafat, ayat itu masih dibaca oleh para sahabat atas dasar ia sebagai ayat Al-Quran. Tidak dimansuhkan ketika Nabi wafat dari sudut ia sebagai ayat Al-Quran. Lalu akhirnya barulah lepas itu berlaku mansuh, sedangkan Nabi telah pun wafat. Jadi secara zahir ini tak betul. Sepatutnya hukum nasih mansuh ini, sebarang ayat yang memansuhkan atau sebarang ayat yang dimansuhkan, hendaklah berlaku pada hayat baginda Rasul, bukan berlaku setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ucapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha secara zahirnya menunjukkan bahawa ayat tersebut tidak lagi dimansuhkan ketika Nabi wafat. Sebaliknya dimansuhkan selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini tak betul. Sebab tu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُقُوعَ النَّسْخِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُ قُرْآنًا. Jadi zahir hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah ini menunjukkan bahawa berlaku an-naskh, berlaku pemansuhan bagi ayat khamsum ma'lumat itu selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka apabila ia sudah mansuh, kalau betul lah ia dimansuhkan walaupun selepas kewafatan Nabi, maka kata Imam Al-Hattab, maka ketika itu ia sudah tidak lagi dianggap sebagai satu ayat Quran. Jadi tak boleh kita maknanya kalau di sini ada dua, sebenarnya ada dua i'tirad ataupun dua penolakan bagi Al-Imam Al-Hattab terhadap hujah kita selaku yang bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Beliau sebagai mewakili mazhab Imam Malik ingin menolak dalil yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau kata cara ayat ataupun hadis ini menunjukkan berlaku pemansuhan selepas kewafatan Nabi, sedangkan mana ada pemansuhan selepas kewafatan Nabi. Yang kedua, okeylah kalau ia dianggap sebagai telah dimansuhkan, walaupun kami tak setuju ianya dimansuhkan, kerana mana boleh berlaku pemansuhan selepas kewafatan Nabi.
Tiba-tiba kamu kata Sayyidatuna Aisyah secara zahirnya, semasa Nabi wafat, para sahabat masih lagi membaca ayat tersebut sebagai ayat Al-Quran. Okey, katakanlah berlaku juga mansuh selepas kewafatan Nabi. Bila sudah dimansuhkan, maka ia bukan lagi ayat Al-Quran. Kerana kita mendakwa bahawa ayat itu sudah mansuh, dan memang betul. Sebab buktinya sampai ke hari ini kalau kita buka Al-Quran, kita tak akan jumpa ayat ini dalam mana-mana surah. Maksudnya bacaan ia sebagai ayat Al-Quran sudah dimansuhkan. Bila ia dimansuhkan, adakah boleh dianggap ia sebagai hadis? Dan hadis adalah hujah. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki lagi, falam yuhtajju wala yuhtajju bi annahu khabaru wahidin. Dalam masa yang sama, tidak boleh pula untuk dijadikan sebagai hujah bahawa hadis tersebut yang menceritakan tentang ayat yang berbunyi khamsu ma'lumat itu, kita tidak boleh iktibar ia sebagai satu hadis Rasulullah, khabar wahid. Kita tidak boleh mengiktibar ia sebagai sabdaan Nabi ataupun sebagai satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar wahid, hadis yang tidak sampai ke tahap mutawatir tetapi hanya sampai ke tahap hadis ahad. Walaupun kita kata ia bukan ayat Quran, kerana kita sudah mendakwa bahawa ayat ini dimansuhkan selepas kewafatan Nabi. Walaupun kikirnya itu pun tak betul tu, kata Imam Al-Hattab. Okey, dia sudah dimansuhkan, maknanya dia tidak boleh dijadikan sebagai dalil atas dasar sebagai ayat Quran. Boleh tak ia dijadikan sebagai dalil atas dasar ia hadis Nabi? Kata Imam Al-Hattab, juga tidak boleh. Kenapa? Lianna khabaral wahidi idza tawajjaha ilaihi qadihun tawaqqafa 'anil 'amali bihi. Sebab ini kerana kenapa ia tidak boleh dianggap sebagai hadis? Kita tidak boleh menjadikan ia sebagai dalil atas dasar ia hadis Rasulullah. Kerana kata Imam Al-Hattab, sebarang hadis yang berstatus khabar wahid, khabar ahad ini, apabila ada sahaja sebarang kecatatan padanya, maka berhentilah daripada beramal dengan hadis tersebut. Maksudnya kalau ada sebarang masalah, maka hendaklah dielakkan daripada berpegang dengan hadis ahad tersebut. Jadi di mana masalahnya? Masalahnya kerana isunya seakan-akan berlaku an-naskhu selepas kewafatan Nabi, sedangkan an-naskhu hanya berlaku pada hayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambungan beliau, wa hadza lamma lam yaji illa bil ahad ma'a anna al-'adata taqtadi maji'ahu mutawatira kana dhalika raibatan fihi wa qadiha. Okey, Imam Al-Hattab Al-Maliki nak mendatangkan, selain daripada sebelum ni beliau mendatangkan bahawa berlaku khabar hadis riwayat Imam Muslim ini menunjukkan seakan-akan berlaku an-naskhu selepas kewafatan Nabi, dan ini juga satu masalah sebenarnya. Beliau datangkan masalah kedua bagi hadis ini, iaitu apabila hadis yang menceritakan tentang 5 kali susuan itu adalah syarat untuk menjadikan seseorang wanita sebagai ibu susu kepada bayi yang menyusunya. Apabila hadis ini, kalau kita iktibar dia sebagai hadis, dia hanya tidak datang melainkan hanya dengan status khabar wahid, khabar ahad. Sedangkan secara adatnya sepatutnya ia datang secara mutawatir, sebab memang orang sangat memerlukan kepada maklumat ini. Orang akan bertanya kepada baginda Nabi secara banyak. Ramai orang akan tanya tentang isu penyusuan. Bilakah seseorang wanita akan menjadi ibu susu kepada anak yang disusukannya? Maka sepatutnya apabila keperluan para sahabat adalah besar untuk mengetahui hukum ini, sepatutnya khabar ini tidak menjadi khabar mutawatir, sepatutnya jadi khabar ini tak sepatutnya menjadi khabar ahad, sepatutnya menjadi khabar mutawatir, iaitu diriwayatkan oleh ramai para sahabat bahawa disyaratkan mesti 5 kali penyusuan barulah seseorang wanita dianggap sebagai ibu susu kepada anak yang disusukannya. Tetapi akhirnya datang hanya dalam keadaan ia hadis ahad. Maka ini adalah wa kana zalika raibatan fihi wa qadiha. Jadi kata Imam Al-Hattab, maka ini adalah satu keraguan terhadap hadis tersebut, dan ini juga sebagai satu qadih, satu kecacatan yang ada pada hadis
tersebut. Dan kita dah sebut sebelum ini, kata Imam Al-Khattab, sebarang hadis yang berstatus khabar ahad, kalau ada saja sebarang kecacatan, maka tidak lagi boleh untuk seseorang mujtahid berpegang dengan hadis tersebut. Okey, itu adalah di antara hujah Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki sebagai wakil bagi mazhab Al-Imam Malik untuk menyatakan bahawa apa yang dipegang oleh mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i adalah tidak betul, iaitu adalah salah dari sudut ijtihad. Kalau kita dengar tu, hai, kuat juga dalil tu, tak? Kuat juga. Tapi adakah ini bermaksud mazhab Imam Syafi'i tak ada dalil dan Imam Asy-Syafi'i telah tersilap dalam meneliti dalil-dalil ini? Kalau kita rujuk kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i, semua yang disebut oleh Imam Al-Khattab ini sudah dijawab oleh para fuqaha kita. Cuma saya tak nak panjangkan masa, saya serah kepada tuan-tuan untuk carilah. Boleh buka dalam pelbagai kitab yang menceritakan tentang isu susuan ini. Kalau kita rujuk kitab-kitab yang agak besar, kita akan mendapati bahawa mazhab kita sebenarnya tidak kurang kuat juga dalil mereka. Kuat juga dalil mazhab Imam Syafi'i. Bila kita baca kenapa Imam Syafi'i kata mesti 5, dan hadis tersebut apa sebenarnya kefahaman terhadapnya, kita kata kuat juga mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi maknanya nak bagi tahunya dalam masalah fiqh ini, setiap mazhab itu mereka berpegang dengan dalil yang kuat. Walaupun mereka mengkritik mazhab yang lain kerana bagi mereka mazhab tersebut tidak kuat, tetapi mazhab itu sebenarnya kalau kita kaji, dalil mereka juga adalah kuat. Sebab setiap seorang ulama yang sampai ke tahap ijtihad, sebelum dia nak keluarkan pandangan dia terhadap dalil, terhadap hukum, dia kena meneliti semua dalil-dalil yang dia mampu untuk sampai kepadanya. Dan setelah dia berpapulas, akhirnya dia keluarkan yang terakhir sekali, kenyataan peribadinya setelah kajian yang begitu mendalam. Jadi maknanya setiap faqih itu, Imam Syafi'i contohnya, Imam Abu Hanifah contohnya, kalau kita tengok pendapat ni bercanggah dengan hadis, jangan kata begitu. Sebab mereka sudah berhempas pulas meneliti pelbagai dalil-dalil syariat sebelum mereka mengeluarkan pandangan tersebut. Kita mungkin boleh kata pendapat ini dhaif. Itu pada sudut kita, rasa kita. Tetapi kalau kita rujuk, kita kata mazhab Imam Malik dhaif dalam isu ini. Tapi kalau rujuk bagi fuqaha Imam Malik, bagi mereka pendapat mereka lah yang paling tepat. Jadi setiap pendapat itu sebenarnya adalah kuat. Cuma walaupun begitu, hanya satu saja yang benar. Mana satu pendapat yang benar? Kata Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i hafizahullahu subhanahu wa ta'ala wa radhiyallahu anhu, kata beliau, kita tunggu di hari kiamat nanti barulah kita akan tahu secara hakikatnya mana satu pendapat yang sebenarnya adalah benar. Kemudian kata Imam Al-Khattab lagi, ini semua adalah dalil yang beliau datangkan untuk menyatakan bahawa kefahaman mazhab Imam Syafi'i dalam isu penyusuan ini adalah tidak tepat. Beliau ingin menyatakan bahawa mazhab Imam Malik lah mazhab yang tepat dalam isu susuan ini. Beliau bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Dan bagi beliau pendapat Imam Malik lah yang kuat. Biasa benda tu. Wali annahu la yuhtajju bil qiraati syazzati 'ala as-sahih li'annaha laysat bi Quran. Kemudian kata Imam Al-Khattab lagi, selain daripada itu, di antara hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah juga tidak boleh dijadikan ia sebagai dalil atas dasar ia sebagai qiraat syazzah. Kalau kita kata dia bukan hadis, dia jadi qiraat syazzah. Bolehkah kita kata dia jadi qiraat syazzah? Qiraat syazzah maknanya satu cara bacaan Al-Quran tetapi diriwayatkan bukan dengan cara mutawatir, bukan dengan ramai para sahabat meriwayatkan cara bacaan tersebut. Kerana dalam kita mengkaji tentang qiraat, kita akan mendapati di sana ada qiraat-qiraat yang lain yang statusnya pula apabila tidak sampai ke tahap mutawatir, maka dia akan menjadi qiraat syazzah, qiraat yang asing, yang aneh, qiraat yang aneh, qiraat yang asing, iaitu ramai para ulama tidak membacanya, maka ia tidak diiktibar sebagai Al-Quran. Adakah ia boleh dijadikan sebagai dalil?
untuk istinbat hukum, bukan atas dasar dia sebagai Al-Quran, tetapi atas dasar dia adalah hadis. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, pandangan yang sahih adalah qiraat syadzah tidak boleh dijadikan sebagai dalil, li'annaha laysat bil Quran, kerana qiraat syadzah bukan Al-Quran. Sedangkan yang menjadi dalil adalah sekiranya ayat tersebut adalah Al-Quran. Qiraat syadzah tidak diiktibar sebagai ayat Quran. Kemudian kata Imam Al-Khattab lagi, wa naqiluha, yang meriwayatkan qiraat syadzah ini, wa naqiluha ay wa naqilul qiraati syadzah lam yanqulha ala annaha hadis bal ala annaha Quran, wa zalika khata' wal khabar idza waqa'a fihi al khata' lam yuhtajja bihi wallahu subhanahu a'lam. Jadi kata Imam Al-Khattab, selain daripada tidak boleh beramal dengan qiraat syadzah dari sudut istinbat hukum berdasarkan pandangan yang kuat kerana ia bukan Al-Quran, kuat apa selain daripada itu, apa lagi? Ulama yang meriwayatkan qiraat syadzah, mereka meriwayatkan qiraat tersebut atas dasar ini adalah bacaan Al-Quran, bukan atas dasar ia adalah hadis. Kalau orang kata tapi dia hadis, tapi walaupun dia tak sampai ke tahap ayat Quran, tapi dia hadis Rasulullah, maka Imam Al-Khattab ingin menolak dakwah ini dengan menyatakan para ulama yang memberitahu kepada kita cara bacaan Al-Quran tersebut dengan cara bacaan yang lain yang tak ramai meriwayatkannya, lalu ia menjadi qiraat syadzah. Mereka, iaitu para ulama yang menceritakan tentang qiraat yang aneh tersebut, mereka menceritakan, meriwayatkan kepada kita atas dasar ini ayat Quran, bukan atas dasar ini hadis Nabi. Jadi kalau ada orang kata ini hadis, maka kita kata ia bukan hadis, sebab yang meriwayatkan qiraat ini, mereka meriwayatkannya atas dasar ia adalah ayat Al-Quran, bukan atas dasar ia adalah hadis Rasulullah. Sebab kalau hadis Rasulullah, kalau tak sampai ke tahap mutawatir sekalipun, hanya khabar ahad, kalau khabar ahad itu sahih, maka tidak menjadi masalah untuk dijadikan sebagai dalil. Tetapi dalam isu ini, kata Imam Al-Khattab, ulama ketika meriwayatkan qiraat syadzah, walaupun hadis itu sahih, katakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim contohnya, tetapi para ulama ketika menceritakan tentang qiraat tersebut, mereka bukan meriwayatkan qiraat itu atas dasar ia ayat Quran, sebenarnya atas dasar ia adalah bukan atas dasar ia sebagai hadis, tetapi mereka ingin menyatakan bahawa ini adalah ayat Quran, tetapi ditolak atas dasar kerana tak sampai ke tahap mutawatir, lalu tidak menjadi ayat Quran, jadi qiraat syadzah. Jadi tak bolehlah orang berhujah bahawa okeylah, dia bukan dia qiraat syadzah, qiraat syadzah bukan dalil, tapi dia hadis, lalu akan ditolak oleh Imam Al-Khattab dengan menyatakan bahawa ulama ketika meriwayatkan qiraat syadzah, mereka bukan meriwayatkannya atas dasar hadis, bagi mereka meriwayatkan atas dasar ia adalah Al-Quran. Bal ala annaha Quran wa zalika khata'. Dalam masa yang sama, ini adalah satu kesilapan. Maknanya qiraat syadzah adalah satu kesilapan di dalam meriwayatkan bacaan Nabi, sebab itu bukan ayat Al-Quran. Wal khabar idza waqa'a fihi al-khata'. Sebarang hadis, sebarang khabar, apabila berlaku padanya akan kesilapan, lam yuhtajja bihi, maka ketika itu khabar wahid yang sudah ada kesilapan, maka ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk istinbat hukum. Wallahu subhanahu a'lam. Jadi ini maknanya kalau kita tengok ni, kuat benar mazhab Imam Malik. Sebab mazhab Imam Malik berpendapat macam mana? Bagi mazhab Imam Malik, sekali sedut je. Kalau budak tu dia menyusu sekali, menyusu sampai akhirnya dia puas, bukan asal sedut lah. Saya rasa, saya tak pasti mazhab Imam Malik kata macam mana. Tapi al-massa al-wahidah ni mungkin maksudnya, wallahu a'lam, kena tengok baliklah mazhab Imam Malik apa pendapat beliau. Tetapi kalau kira-kiranya apa yang beliau sebut ni seakan-akan menolak sekuat-kuatnya akan dalil yang dipegang oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kita akan mendapati bahawa sebenarnya pandangan mazhab kita juga adalah kuat. Boleh buka sebagai contoh kitab Kifayatun Nabih fi Syarh Tanbih, maka dia akan sebut apakah sebenarnya penghujahan yang dipegang oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang akhirnya akan menunjukkan bahawa
dalil yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i sebenarnya juga adalah kuat. Kalau tuan-tuan buka kitab-kitab lama, boleh tengok dalam isu ini di dalam kitab contohnya Kifayatun Nabi fi Syarhi Tanbih, beliau ada menghuraikan apa yang dimaksudkan oleh Sayyidatuna Aisyah bahawa ketika Nabi wafat, ayat tersebut iaitu khamsum ma'lumat itu dibaca, masih dibaca oleh para sahabat. Jadi apa maksud ucapan Sayyidatuna Aisyah itu? Imam Al-Hattab Al-Maliki kata, maksudnya mereka menganggap ia sebagai ayat Quran sedangkan Nabi telah wafat. Kemudian kita buka Al-Quran ini dah tak ada, maknanya berlaku an-naskhu selepas kewafatan Nabi, sedangkan ia tidak betul. Maka kalau kita buka dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka mempunyai huraian terhadap apa maksud Sayyidatuna Aisyah ketika Nabi wafat, ayat ini masih terus dibaca. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, saya tak masuklah perbahasan fiqh secara dalam, sebab yang kita nak fahamnya adalah berlaku an-naskhu terhadap bacaan ia sebagai ayat Quran dan juga dari sudut hukum. Kerana asal dalam isu, sebagai contoh di sini didatangkan, asalnya adalah asyru rada'atin ma'lumat. Ini ayat Quran, satu ketika dia adalah ayat Quran, kemudian hari ini sudah dimansuhkan, tengok dah tak ada dalam Quran. Kemudian hukumnya juga sudah dimansuhkan. Maksudnya tak perlu sampai kepada seorang bayi itu perlu menyusu sampai 10 kali susuan. Jadi ini asal perbahasannya. Cuma oleh kerana dalil ini mengandungi dalil yang menguatkan mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Al-Hattab atas asal beliau bermazhab dengan mazhab Imam Malik, maka beliau mendatangkan dalil dalam mazhab Imam Malik yang menolak dalil Imam Asy-Syafi'i. Jadi secara zahir kalau kita baca macam kalah mazhab kita, tak betul lah mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau kita buka kitab mazhab Imam Syafi'i, kita akan dapati sebenarnya dalil mazhab kita juga adalah kuat. Wallahu taala a'lam wa alam. Di Kuala Kangsar pun dah azan. Kita berhenti setakat ni dahulu biiznillah subhanahu wa taala. Rasanya tak ada sebarang soalan. Sebab kalau tuan-tuan ada soalan, tanya itu. Okey, nampaknya tak ada sebarang soalan. Moga-moga di dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tangguhkan dulu majlis kita pada hari ini dengan salawat ke hadrat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.